kita berhadapan dengan situasi fitnah berleluasa, reka cerita berleluasa, maka kita tak ada ruang lain, kita kena tabayun. Cuma orang tanya, tabayun tu macam mana? Ada orang kadang-kadang bila sampai tanggeng dia baru dia nak tabayun. Bila sampai tanggeng orang, dia tak tabayun, dia tibayun. Dia tibai. Kita, konsep kita mudah. Tabayun dalam semua perkara. Sebab, dengan geng kita pun kita ada pertimbangan dosa dan pahala. Dengan musuh kita pun kita ada pertimbangan dosa dan pahala. Sebab itu ulama-ulama hadis, tuan-tuan dan puan-puan, mereka bersikap adil. Kalau tuan-tuan buka Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari itu ada perawi-perawi yang mempunyai kecenderungan dengan mazhab-mazhab ahli bid'ah. Ada sebahagiannya tasyayyu', ada sebahagiannya khariji daripada puak khawarij. Tapi yang tak ekstrim, yang tak bohong, mereka terima. Sebab nak tunjuk ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak ekstrim dalam nak menerima sesuatu yang benar. Abu Daud rahimahullah, yang merupakan pengarang kitab Sunan, menolak riwayat anak dia sendiri. Sebab anak dia bersifat dengan sifat dhaif. Anak dia tak kuat ingatan. Anak dia sendiri dia tolak. Oleh kerana tu, kita sebagai umat yang hidup di akhir zaman, kena berhati-hati. Kena ada konsep tabayun untuk berita-berita yang sampai. Sebab berita ni benda daruri. Kita kata berita ni benda yang kita dengar hari-hari. Orang tak boleh hidup tanpa berita. Dari sudut agama, kita kena dengar berita. Imam Syafi'i kata, Allah Ta'ala wajibkan kita beriman dengan Nabi. Macam mana kita nak beriman dengan Nabi? Melalui khabar. Melalui berita yang sampai kat kita, melalui jalan hadis. Agama pun, kita kena pakai berita yang sahih. Apatah lagi urusan dunia. Kita pakai berita. Kan? Ilmu yang sampai kat kita, selain daripada ilmu yang bersifat empirikal yang kita nampak, kita banyak juga mengambil ilmu daripada apa yang kita dengar. Maka, tata cara untuk berhadapan dengan situasi kata apa yang orang tak kata, first, kena cari sumber asal. Itu yang paling penting sekali. Yang diajar orang-orang yang belajar hadis ni, kita kena pergi kepada al-masadir al-asliyah. Cari sumber asal. Walaupun kita percaya kepada orang yang nukil tu, tapi itu tak memadai. Katalah tuan-tuan buka hadis 40. Imam Nawawi. Siapa berani kata Imam Nawawi ni jahat? Tak ada siapa kata. Imam Nawawi ni alim besar. Bahkan Syekh Ibn Utsaimin kata, dia ni termasuk daripada kalangan wali-wali Tuhan yang istimewa. Sebab kitab yang dia tulis jadi rujukan umat dan paling banyak diambil manfaat. Imam Nawawi ni, Riyadhus Salihin orang ada kuliahkan. Imam Arba'in Nawawi orang duk kuliahkan. Al-Majmu' menjadi rujukan hebat. Kan? Al-Azkar menjadi amalan manusia. Jadi Imam Nawawi ni buku dia hebat. Tapi kalau dia nukil satu hadis, kita boleh tak ambil hadis dalam kitab Arba'in Nawawi, lepas tu kita pergi nukil tanpa kita rujuk rujukan yang asal, lepas tu kita kata hadis ni riwayat Imam Nawawi. Dalam penulisan ilmiah tak diterima. Kerana Imam Nawawi tak riwayat, dia hanya nukil. Kita kena cari sumber asal. Kalau Imam Nawawi nukil daripada Bukhari, kita kena pergi Sahih Bukhari. Sama juga dalam kes hari ni, kalau kita baca dalam Facebook, dalam Twitter, dalam Instagram, satu berita, cari sumber asal. Kalau tak dapat sumber asal, cari sumber yang berkaliber. Baru-baru ni mufti kita kena juga. Saya tak tahulah, saya ingat antara agamawan yang paling banyak kena kami berdua lah. Isu Bon Odori. Tuan-tuan pernah dengar cerita Bon Odori kan? Bon Odori ni kan jadi polemik. Ada orang membenarkan, ada yang tak benarkan. Kan? Kami bincang dalam grup fatwa. Ni bestnya fatwa boleh. Dalam grup WhatsApp pun kami boleh meeting.
Sebab ada kadang-kadang grup WhatsApp yang pengurusi aja aktif. Ahli-ahli semua senyap. Kecuali kalau ajak makan. Baru dia akan tulis hadir. Tapi grup fatwa boleh aktif. Jadi mufti ajak berbincang. Ahli-ahli fatwa minta bincang. Kami bincang. Ada yang kata nampak macam nak okey, nak terima. Ada yang kata tak. Jadi perbincangan tu berlakulah. Jadi akhirnya mufti kita tulis statement dekat Facebook dia. 2 cadangan dia. First, buang segala isi khurafat yang ada dalam Bon Odori tu. Buang semua upacara-upacara agama yang ada. Tinggalkan yang bersifat adat orang Jepun. Yang kedua, tukar nama. Tukar daripada Bon Odori, tukar pergi benda lain. Tapi tengok media pick up. Media nukil daripada Mufti Perleh, tapi letak tajuk Mufti Perleh mencadangkan tukar nama. Orang yang malas baca, seperti tuan-tuan, kan? Tuan-tuan tak malas baca lah. Ini orang negeri lain lah. Orang yang malas baca isi kandungan, dia hanya baca tajuk, duk hentam tu dekat komen. Apa punya mufti? Tukar nama pun jadi isu ke? Padahal dia cadang buang elemen-elemen yang mengkufurkan tu. Yang tu dia tak baca sebab tak masuk dalam tajuk. Sebab tu kalau saya tulis artikel pun, saya kena teruk. Sedangkan saya nukil pandangan ulama hadis besar. Dia kata Rora ni bukan main lagi. Macam dia pandai sangat. Asyik nak palsukan hadis. Sedangkan saya nukil daripada ulama besar. Bukhari kata palsu, Ibnul Jauzi kata palsu, Ibn Iraq Kinani kata palsu. Dia tak baca yang tu. Sebab dia baca tajuk. Jadi ada orang nasihat kat saya. Ustaz, lepas ni tak payah tulis tajuk lah Ustaz. Sebab dia orang baca tajuk aja. Letak artikel terus, lepas tu kesimpulan. Bila letak kesimpulan, dia tak baca juga atas, dia letak kesimpulan, dia baca kesimpulan je. Lepas ni saya terfikir, mungkin tak letak tajuk, tak letak kesimpulan. Letak artikel penuh-penuh. Hang bacalah daripada awal sampai sudah. Pun ada yang komen, panjang sangatlah, boleh lukis tak? Punya pemalas orang kita ni. Jadi di akhir zaman ni yang banyak fitnah, tak ada ruang. Kena cari sumber asal, kena baca bagi penuh. Jangan hanya berpada dengan headline. Wartawan kena beretika. Yang kena hentam ni kami. Yang kena kafirkan ni kami. Yang dikafirkan ni kami. Jadi nak letak tajuk, fikir-fikirlah dosa dan pahala. Yang nak letak tajuk, fikir-fikir dosa dan pahala juga. Kadang-kadang benda tu betul, tapi dilaporkan separuh. Ini bahaya. Ya? Dan yang ketiga, buat perbandingan riwayat. Muqaranatul riwayat. Ya? Cari sumber sebanyak mungkin. Baca Malaysia Kini, baca FMT, Free Malaysia Today, kan? Baca Berita Harian, baca Metro, baca Utusan, baca Harakah. Baca, dan buat kesimpulan. Compare. Kerana mungkin ada sisi-sisi yang tak dilaporkan. Ini penting. Supaya kita tak salah anggap pada orang. Biar orang lain takwil tak apa. Jangan kita takwilun nas bima lam yaqulu. Jangan kita pula menjadi penyebar, menyandarkan sesuatu benda yang orang tak kata. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kena ingat Allah Ta'ala pesan, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan jiwa semuanya akan dipersoalkan nanti bila sampai di hari kiamat. Wallahu ta'ala alam bisawab.